Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini untuk subjek kemahiran vocational spesifik untuk penyediaan pizza, cikgu akan ajar mengenai topik pembungkusan. Jadi, cikgu harap semua murid-murid bersedia dan bersemangat untuk kelas cikgu hari ini. Jadi, jom kita mulakan. Okey, untuk standard kandungan berdasarkan WIM kita hari ini ialah kita akan melakukan kekemasan kerja pizza. Manakala standard pembelajaran, cikgu akan ajar mengenai pengenalan kepada pemaparan produk dan pembungkusan. Jom kita mulakan. Okey, pengenalan. Apakah itu fungsi pembungkusan? Apa fungsi kita bungkus produk kita? Okey, pertama, untuk memaparkan produk yang dijual di kedai runcit ataupun kedai borong, untuk memperlihatkanlah produk yang kita jual. Contohnya, jual pizza ataupun jual produk-produk makanan yang lain. Selain produk makanan, terdapat juga produk yang lain yang boleh dijual di kedai runcit, tetapi mestilah melalui proses pembungkusan. Manakala fungsi kedua ialah pembungkusan ni perlu dilakukan untuk memudahkan peniaga memperkenalkan produk mereka. Okey, manakala fungsi yang ketiga dapat membantu pengguna atau pembeli untuk mengenali dan mengenal pasti produk. Sekiranya pembungkusan itu dibungkus dalam keadaan yang elok, jadi ada nama, ada gambar, jadi pembeli ni akan mudahlah untuk melihat, akan mudah untuk membeli produk kita. Okey, nombor 4, pelanggan boleh memilih jenama produk tertentu kerana pembungkusan dan pelabelan. Jadi untuk nombor 4, peniaga mestilah kreatif dalam menghasilkan grafik dan tulisan untuk proses pembungkusan biar kita punya produk menjadi menarik perhatian pelanggan ataupun pembeli. Okey, jadi nampaklah fungsi pembungkusan ni penting dalam satu-satu produk. Okey, pembungkusan dan pemaparan produk pizza. Disebabkan subjek kita mengenai pizza, jadi pembungkusan untuk pizza ni penting bagi proses pengeluaran pizza ataupun proses penjualan pizza. Dan di kawasan di tempat pembungkusan, kita boleh masukkan mengenai proses penyediaan pizza. Contohnya pizza ni melalui proses pembuatan, pembungkusan dan sampailah produk itu dimakan. Jadi apa sahaja kita masukkan dalam pembungkusan kita biar menarik perhatian pelanggan. Okey. Seterusnya, komponen yang perlu diambil kira dalam pembungkusan. Perkara yang perlu ada dalam pembungkusan ni, pertama, mestilah ada unsur grafik dan struktur. Jadi apa itu unsur grafik dan struktur? Grafik ni seni bina. Contohnya, pizza kita berbentuk bulat. Jadi, sekarang kita nampak kotak-kotak pizza berbentuk petak. Jadi, kita boleh pelbagaikan bentuk-bentuk kotak kita, bentuk bulat, tiga segi, ikut kreativiti. Dan manakala untuk grafik adalah cara kerja cat. Okey, contohnya dari segi warna, dari segi gambar kita masukkan dekat kotak kita. Itu ialah grafik dan dapat memaksimumkan keberkesanan pembungkusan sebagai alat pemasaran. Bila pembungkusan kita berkesan, contohnya menarik perhatian, jelas dari segi tulisan dan menarik dari segi gambar, secara tak langsung akan menarik perhatian pelanggan dan menjadi alat pemasaran untuk produk kita. Dan seterusnya, pelanggan juga boleh melihat kepada pembungkusan ni sebagai alat pasaran. Okey. Okey, ini adalah contoh pizza. Pizza ni berbentuk bulat dan ada hiasan di atas ni. Okey. Murid-murid mesti dah tahu proses membuat dough, proses menghias pizza dan perhiasan di atas pizza ini.
Jadi, hari ini kita belajar mengenai pembungkusan. Jadi, ini ialah contoh pembungkusan yang sesuai untuk pizza. Ini biasa, segi 4 yang kita lihat di kedai-kedai. Dan bentuk ini kita telah terbiasa untuk lihat. Dan manakala ini juga sesuai digunakan untuk mengupas pizza. Dia berbentuk 3 segi. Dan sekiranya kalau murid-murid boleh lihat, pizza ni bila dibelah dia akan bentuk 3 segi. Jadi kita boleh masukkan satu potongan dalam ni. Okey, dan ini adalah berbentuk bulat. Juga boleh digunakan untuk membungkus pizza. Manakala pembungkusan yang tidak sesuai ialah dalam plastik. Bila kita letak dalam plastik, pizza kita akan rosak dan perhiasan di atas pizza kita juga akan terjejas. Okey, ini ialah bekas popcorn juga tidak sesuai digunakan kerana berbentuk begini. Pizza berbentuk bulat, jadi tak sesuai lah untuk digunakan. Dan yang ketiga ialah berbentuk botol. Bentuk ini juga tidak sesuai digunakan. Okey, pastikan murid-murid dapat membezakanlah contoh pembungkusan yang sesuai dan tidak sesuai. Okey, sekian. Terima kasih. Sekiranya ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.